Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala alihi wa ashabihi wa baraka wa sallam. Jadi Alhamdulillah, pada malam ini kita seperti biasa akan menyambung kisah baginda Rasulullah SAW, yang mana Nabi ketika mana sampai ke kota Madinah, ia disambut oleh orang-orang Madinah dengan perasaan yang begitu gembira kerana kedatangan baginda Rasulullah SAW. Dan orang-orang yang berada di kota Madinah ataupun dikenali dengan orang Ansar, mereka itu begitu merasa gembira dan menyambut baginda dengan sambutan yang baik, sehingga boleh dikatakan mereka berebut-rebut agar Nabi duduk di rumahnya, singgah di rumahnya. Sehinggalah Allah Ta'ala memilih seorang sahabat yang bernama Abu Ayyub Al-Ansari, yang mana Nabi SAW telah menjadi tetamu baginya. Sehingga kan bahawa Nabi SAW tinggal di rumah Abu Ayyub Al-Ansari beberapa hari, dan Rasulullah tinggal di tingkat bawah. Dan Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari meminta agar Nabi duduk di tingkat atas. Namun Nabi lebih suka duduk di tingkat bawah kerana memudahkan orang lain untuk berjumpa dengan baginda Rasulullah SAW. Maka demikianlah bagaimana Nabi bersama dengan Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika mana Abu Ayyub Al-Ansari duduk sebelah atas, satu ketika ada air tumpah, maka cepat-cepatlah isteri kepada Abu Ayyub ini mengelapnya supaya tidak menitis terkena kepada baginda Rasulullah SAW. Selepas daripada peristiwa itu, Abu Ayyub minta kalau boleh biarlah Rasulullah duduk atas, nanti bimbang takut apa-apa yang dilakukan belah atas menimpa Nabi di belah bawah. Maka demikianlah akhlak sahabat Nabi ini. Lalulah dikatakan bahawa kadang-kadang Nabi menerima hidangan daripada sahabat Abu Ayyub Al-Ansari. Kadang-kadang ada juga orang-orang lain yang menghantar makanan kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan bahawa mereka pula orang-orang muhajirin ini, orang-orang Ansar yang duduk bersama dengan baginda Rasulullah SAW, mereka ini berlumba-lumba untuk memberi khidmat dan berlumba-lumba untuk menggembirakan Nabi dengan cara menghormati orang-orang yang bersama dengan baginda Rasulullah SAW adalah orang-orang muhajirin, orang-orang muhajirin, orang yang bersama dengan Nabi itu. Mereka berebut-rebut untuk mengambilnya sebagai tetamu, sehingga orang-orang Madinah ini berebut-rebut untuk mengambilnya, orang-orang muhajirin, orang Mekah, sebagai tetamu. Kamu ini duduk dengan saya lah, kata orang ni duduk dengan saya lah. Orang-orang Mekah yang datang daripada jauh melihat orang-orang Madinah berebut-rebut mengambilnya, ingin mengambilnya menjadi tetamu. Akhirnya Nabi terpaksa undi. Orang ini undi boleh ke siapa, orang ini undi boleh ke siapa. Demikianlah Nabi melihat bagaimana kuatnya ukhuwah orang-orang Madinah. Maka Nabi mensaudarakan di antara orang-orang muhajirin dengan orang-orang Ansar. Mereka yang memerhati ukhuwah yang berlaku dan mustahil berlaku disebabkan oleh kesan daripada usaha manusia, malah ia merupakan pemberian dan rahmat daripada Allah. Ukhuwah ini, persaudaraan ini, kita akan melihat bahawa persaudaraan yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap orang muhajirin dan orang Ansar adalah satu persaudaraan yang begitu ajaib, begitu luar biasa, yang tidak pernah berlaku lagi sebelum pada ini dan selepas pada ini, sebagaimana yang ditunjuk oleh Nabi SAW, sehingga mereka ini sanggup menghabiskan segala-galanya. Ada harta, ini saudaranya daripada Mekah, berapa banyak harta saya mahu, yang kamu mahu ambil lah, saya akan bagi. Ini orang Madinah.
sehingga dikatakan bahawa dia menyuruh orang-orang Mekah ini minta apa saja. Bahkan dikatakan bahawa inilah harta saya, dan Allah Ta'ala mensaudarakan kita berdua. Rasulullah mempersaudarakan kita, maka ini harta saya sama macam harta kamu. Kamu ambillah harta saya sebagaimana yang kamu nak. Begitu. Itu pun sudah cukup hebat. Bahkan dikatakan bahawa dia mengutamakan orang Muhajirin, orang Mekah daripada dirinya sendiri. Bahkan Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Kamu tidak dikira benar-benar beriman sehingga kamu kasih orang lain sebagaimana kamu kasih diri kamu sendiri. Bahkan mereka mengutamakan orang lain lebih daripada dirinya sendiri. Masya Allah. Yang lebih ajaib lagi, mereka yang orang-orang Madinah ini yang ada isterinya 4, yang datang orang Mekah Muhajirin tidak ada isteri, kamu boleh pilih isteri saya yang mana kamu suka. Pilih saja, nanti saya ceraikan, nanti kahwin dengan awak. Begitu sekali. Sebab itu saya mengatakan bahawa ini satu persaudaraan yang sangat luar biasa yang ditunjuk oleh Nabi SAW ketika mana Nabi mempersaudarakan orang Muhajirin dan orang Ansar. Lalu ulama mengatakan ini bukan daripada perbuatan manusia, tetapi ini satu daripada rahmat Allah Ta'ala. Rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka akan dapat memahami bagaimana umat Islam ketika itu mampu mengalahkan musuh-musuh yang terdiri daripada orang-orang musyrikin dan ahli kitab, sedangkan bahagian bilangan dan persediaan mereka adalah sedikit. Orang melihat bila persaudaraan itu begitu kukuh, maka orang tengok ini satu golongan yang kuat. Kalau golongan itu ramai tapi persaudaraan itu tidak kukuh, maka orang tengok walaupun ramai maka tidak nampak hebat. Tetapi para sahabat Nabi tidak ramai kalau dibandingkan orang Yahudi Madinah yang ada ketika itu, tapi mereka sudah gerun. Sudah gerun kerana apa? Kerana melihat bahawa mereka ini seperti satu lidi yang disusun banyak-banyak lalu diikat. Maka amat payah untuk dipatahkan, berbeza dengan satu lidi yang diambil lalu dipatahkan dengan mudah. Maka persaudaraan yang begitu kuat menyebabkan orang-orang musyrikin, ahli kitab, Yahudi Madinah merasa gerun kepada orang-orang Islam. Sehingga kan Allah Ta'ala sebut ruhama ubainahum, mereka itu berkasih sayang di antara satu sama lain. Maka orang-orang Ansar, orang Madinah lebih mengutamakan saudara mereka daripada diri mereka sendiri. Ini dipanggil asar, maknanya mengutamakan orang lain. Dan orang-orang Muhajirin daripada diri, dan orang-orang Muhajirin juga begitu amat menyayangi orang-orang Ansar kerana melihat bagaimana orang Ansar yang telah mengorbankan segala-galanya. Lalu dikatakan bahawa kalaulah berlaku satu orang tetamu daripada luar masuk dalam kampung kita, tetamu ini pening nak duduk mana tahu. Oh, ni kata duduk rumah saya, ni kata duduk rumah saya, ni kata duduk rumah saya. Bermakna persaudaraan ini berlaku sebagaimana zaman Rasulullah dahulu. Tetapi kalau tetamu datang daripada luar, orang ni pun datang sebab salah, duduk rumahmu lah, rumah aku rasa tak boleh, orang ni rasa tak boleh, bermakna tidak sama. Dulu mereka, sehingga orang Muhajirin ini, orang-orang Madinah berebut sampaikan Nabi terpaksa buat undian. Oh, ni kata duduk rumah saya, rumah saya. Nabi kata begini, kita undi boleh ke siapa? Boleh kepada orang ini, ambil orang ini pula, boleh pada orang ini. Maka demikianlah Allah Ta'ala mempersaudarakan mereka melalui Rasulullah SAW, dan ini merupakan satu anugerah yang besar. Allah Ta'ala telah mencampakkan rasa kasih sayang di kalangan orang Muhajirin dan juga orang Ansar. Maka ini tercatat di dalam Al-Quran, dalam suratul Hashr. Allah Ta'ala berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajah mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang Ansar, orang-orang Madinah yang mendiami negeri mereka, orang-orang Madinah, orang-orang tempatan Madinah,
dan yang telah beriman sebelum kedatangan mereka, sebelum kedatangan orang Muhajirin, mereka sudah beriman, mengasihi sesiapa yang berhijrah ke negeri mereka. Amat kasih sayang kepada orang-orang Mekah yang berhijrah ke negeri mereka Madinah ini, dan tidak ada di dalam hati mereka sesuatu hajat daripada apa yang telah diberikan kepada orang-orang Muhajirin. Dia bagi ikhlas, dia bagi itu tidak ada niat supaya orang Muhajirin nanti kamu kena tolong aku, nanti kamu kena ingat pemberian aku. Tidak ada dalam hati mereka. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Tidak ada di dalam hati mereka kepentingan, keikhlasan yang ada pada diri mereka. Mereka bantu sungguh. Mereka beri itu dikatakan wa yut'imuna ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatima wa asira. Maknanya yang katakan diberi itu tidak meminta ucapan terima kasih. Senang. Kerana nak dapat ucapan terima kasih, diberi itu tidak ada memikirkan supaya mendapat pujian. Tidak ada dia memikirkan. Kalau dia beri kepada orang Muhajirin, dia fikir nanti orang Muhajirin nanti satu masa nanti kena tolong dia balik, kerana hari ini aku telah tolong kamu. Tidak ada niat begitu di dalam hati mereka, dan mereka memberi itu dalam keadaan hati yang begitu lapang. Rasulullah SAW mengajar sahabat mensaudarakan di antara orang Muhajirin dan orang Ansar. Maka demikian, kalau kita membantu orang lain, ada tetamu kita, jangan ada hajat di sebalik pemberian kita, jangan ada hajat di sebalik perkhidmatan kita pada orang. Jangan. Wala yajiduna fi sudurihim hajah. Tidak ada pun orang-orang Ansar ada kepentingan di atas orang-orang Mekah. Bahkan dia jadikan sehingga orang-orang Mekah ini Allah sukanya duduk di kota Madinah. Sebab apa? Sebab layanan yang begitu baik yang diberikan oleh orang-orang Madinah terhadap orang-orang Mekah. Mimma utu wa yusiruna ala anfusihim, yang mana dengan apa yang mereka beri, wa yusiruna ala anfusihim, dan mereka itu mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri. Mengutamakan orang lain, walau kana bihim khasasah, walaupun dia ini sangat-sangat berhajat, walaupun dia ada hajat. Maknanya kalau orang Mekah tetamu ini dengan dia bagi tetamu kenyang dululah, kita kediang tak apa. Utamakan orang lain dahulu. Apa lagi keperluan orang-orang Mekah? Saudara kita ini mahu apa? Saudara kita ini perlukan harta sedikit, harta ini kita mahu juga, tak apalah, kita utamakan dia kerana ini diajar oleh Rasulullah. Maka demikianlah para sahabat yang berada di kota Madinah membantu menolong orang-orang yang berada, yang datang daripada Mekah. Dan ini diceritakan di dalam Al-Quran bagaimana sifat orang-orang Madinah yang sebagaimana ditabiah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yuqashuha nafsih, sesiapa yang dapat memelihara dirinya daripada syuh ini, kita rasa sangat sangat sayang dengan harta. Siapa yang dapat menjaga dirinya daripada sifat bakhil, dia ini rasa sayang tapi dia bagi juga. Ini bagus. Sebab tu Nabi kata yang paling afdal kita infak ketika mana kita rasa sangat sayang. Berat ini nak bagi, berat ini nak bagi, maka tapi tak apalah, bagi jugalah berat. Sehingga ada orang dia nak bagi ni, nak bagi untuk program agama ini, nak bagi, dia kata dia ambil duit letak dalam surat, tanpa tengok bagi. Lepas tu cuba lawan perasaan, tak nak fikir, jangan merasa rugi dan sebagainya. Ini pernah dilakukan oleh orang-orang Madinah dahulu. Ketika mana dia sayang untuk dirinya, tetapi dia nak utamakan orang Mekah yang datang bersama Nabi. Ini tetamu Rasulullah. Kalau kita mengecewakan dia, seolah-olah mengecewakan Rasulullah. Dia tidak mahu laporan buruk daripada orang-orang Madinah ni. Tidak layan orang ini daripada Mekah, tidak. Maka dia telah menggunakan segala hartanya, bagi segala tenaganya, segala-gala yang dia ada dia bagi untuk menggembirakan orang Muhajirin. Kerana itulah orang yang datang bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kalau dibacakan payah, ada orang kata orang Muhajirin ini lebih afdal kerana bersusah payah dengan Nabi.
ada mengatakan orang Ansar ini lebih afdal kerana sifat mereka ini yang begitu menghormati orang-orang Muhajirin dan juga mengembangkan Islam yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini peringkat ukhuwah yang tertinggi. Apa dia peringkat yang tertinggi? Persaudaraan bila mana dia berjaya mengutamakan orang lain pada diri dia. Begitu sehingga sahabat diceritakan dalam satu peperangan cedera dah dia, dan cedera itu boleh membawa kepada kematian, dan sampai ketika dia rasa sangat dahaga, maka orang nak bagi minum pada dia supaya dia dapat lagi menjalani kehidupan dia dalam keadaan dahaga yang bersangatan, sakit yang bersangatan dan memerlukan air dan boleh membawa kematian. Dia tengok ada kawan sebelah dia, dia bagi isyarat beri pada kawan dia. Dia tunjuk dengan isyarat bagi pada kawan dia. Dia ini sangat perlu, bagi lagi orang. Orang yang kedua dapat dah, orang nak beri minum pada orang yang kedua. Orang yang kedua dapat, orang yang ketiga ada lagi. Dia bagi isyarat tunjuk orang yang ketiga, beri kepada orang ketiga. Orang ketiga tunjuk orang pertama, beri pada orang pertama meninggal. Beri kedua, yang kedua pun wafat juga, yang ketiga wafat. Sampai begitu sekali tabiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, mereka mengutamakan orang lain sampai nak hilang nyawa pun utama lagi orang lain. Ini peringkat yang tertinggi, ini persaudaraan yang pernah berlaku yang telah ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui perbuatan para sahabat. Ukhuwah yang paling tinggi mengutamakan orang lain pada diri sendiri. Semua yang dilakukan itu dianggap sedikit jika dibandingkan dengan kewajipan yang sepatutnya mereka lakukan terhadap saudara mereka. Tengok, walaupun mereka telah berkorban segala-galanya, mereka tidak menganggap, oh aku telah berkorban pada kamu, aku telah tolong kamu lebih. Tidak, dia rasa ini satu sedikit saja pengorbanan yang mampu dia lakukan. Merasa begitu rendah diri para sahabat yang berada di kota Madinah, sedangkan dia telah memberi layanan yang terbaik kepada hadap orang-orang Muhajirin, dan mereka sedikit pun tidak ada perasaan dengki, mereka sedikit pun tidak ada perasaan tidak puas hati. Bahkan mereka menunjukkan satu akhlak yang baik dan mengetahui bahawa inilah yang dibawa, yang ditunjukkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah telah mempersaudarakan di antara mereka, lalu jadi mereka seperti adik-beradik. Seperti adik-beradik yang bila Rasulullah sedarakan mereka seperti adik-beradik, dan mereka ini duduk dalam keadaan aman, dan merasakan orang-orang Mekah merasa gembira bila berada di kota Madinah. Kenapa? Kerana sambutan yang baik, kerana layanan yang baik, dan dia tak terasa pun dia orang asing bila duduk kota Madinah. Kenapa jadi begitu? Kerana orang-orang Madinah melayan dengan layanan yang istimewa, sehingga dalam hati mereka pun rasa saya sedap sungguh suka duduk di kota Madinah. Maka sampai hari ini dikatakan bahawa orang Madinah ini berjiwa lembut. Orang-orang Madinah, siapa yang pergi umrah berkawan dengan orang-orang Madinah, memang jiwanya lembut. Maknanya kesan daripada Rasulullah tabiah orang-orang Madinah sampai hari ini orang-orang Madinah jiwa lembut. Maka dikatakan bahawa baginda sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakan di antara orang-orang Ansar dan orang Muhajirin. Maka dikatakan bahawa persaudaraan itulah persaudaraan yang kukuh dan tidak ada berlaku permusuhan. Tidak ada permusuhan, dan Rasulullah mengajar jangan bermusuh-musuh di antara satu sama lain. Wa kanu ikhwanan, jadilah kamu bersaudara di antara satu sama lain. Dan Rasulullah selalu pesan, wala tadabaru wala tanajasu wala tabaradu wala yauta' ba'dukum ba'da. Maknanya jangan kamu cela orang, jangan kamu pulau orang, jangan kamu memusuhi orang, jangan cari kesalahan orang. Semua Nabi ajar. Bihasbi ra'im minasyarri an yakhura akahu muslim. Jangan kamu cela orang. Nanti kalau kamu cela orang, kamu ini melakukan kesalahan dengan sebab kamu mencela orang yang melakukan kesalahan. Maka Nabi telah mengajar akhlak yang baik sehingga orang-orang Madinah menjadi orang-orang yang baik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kamu ini sebaik-baik manusia yang dikeluarkan di kalangan manusia. Kamu suruh orang buat baik, kamu cegah perkara mungkar, dan kamu benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala cerita, dan Allah Taala tidak mahu perbalahan. Jangan berlaku perbalahan. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum. Sesungguhnya orang yang beriman itu saudara.
Kenapa kita sama-sama saudara nak bergaduh, nak berbalah? Fa aslihu baina akhawaikum, maka hendaklah kamu damaikan bila ada dua saudara kamu yang bertelingkah itu. Sama ada dua orang, dua golongan, dua kelompok, dua puak, maka gabungkan mereka bersaudara di atas kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka di antara perkara yang sia-sia jika kita cuba juga untuk menjelaskan kepada pembaca bahawa ukhuwah yang dijalankanlah jauh lebih mulia daripada persaudaraan keturunan. Tidak, Nabi tidak membezakan keturunan. Nabi tidak mengatakan kamu ni lebih, kamu ni la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan di antara orang Arab dengan bukan Arab. Tidak ada kelebihan. Wala ahma wala aswad wala abyad, tidak ada kelebihan. Wala orang tu kulit merah, kulit hitam, kulit putih, tidak ada kemuliaan. Habis itu kemuliaan duduk pada mana? Inna akramakum indallah atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Ta'ala. Maka ini Nabi ajar kepada para sahabat, jangan kamu ini merasa kamu lebih. Tidak ada kelebihan. Salman itu orang Parsi. Nabi kata Salman min ahli bait. Salman daripada ahli bait. Dah bila Salman daripada ahli bait ini, dia bukan daripada keturunan Nabi, dia daripada orang Parsi. Tapi Nabi nak beritahu, Nabi kasih kepada dia macam dia ni ahli bait juga. Maka demikian Nabi beritahu bahawa sesungguhnya kemuliaan yang sebenar duduk pada takwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kenapa mereka boleh bersama itu? Kerana mereka tidak ada batasan ataupun tidak ada halangan. Yang diletak pada mereka itu adalah keimanan kepada Allah Taala. Maka tidak ada orang ni kata, oh orang ni hamba, oh ni orang macam tidak. Sehingga satu ketika Sayyidina Bilal ibn Rabah pernah dicela oleh sahabat. Kamu ini bekas hamba kulit hitam, bekas hamba macam-macam. Nabi marah dia. Jangan kamu kata pada dia, dia ini orang yang mulia. Siapa? Bilal ibn Rabah, orang yang mulia. Lalu Nabi baca ayat inna akramakum indallah atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah Ta'ala adalah orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala. Kenapa persaudaraan begitu hebat? Kerana asasnya takwa. Asasnya adalah takwa kepada Allah Ta'ala. Nabi letakkan keimanan dalam hati, ketakwaan dalam hati, maka berlakulah persaudaraan yang begitu hebat yang pernah berlaku di zaman baginda Rasulullah SAW. Malah sepatutnya kita serahkan perkara tersebut kepada rasa keislaman yang terdapat dalam hati. Yang paling penting dalam hati seorang itu bila ada rasa iman di dalam hati, maka kita ini biar bertemu berpisah kerana keimanan kepada Allah, kerana Allah Ta'ala. Maka sahabat ni tak pandang tu, tak pandang tu maknanya kepada orang-orang muhajirin. Ini dia ni orang Madinah, kampung halaman, duduk kampung halaman, dia panggil orang tempatan. Kemudian ada harta, dia tak rasa orang Mekah ini buat nyusuh ke dia, tidak. Menghabiskan hartanya, tidak. Kenapa? Kerana dia meletakkan iman. Aku tolong dia kerana beriman, aku akan muliakan kerana dia beriman. Dan tidak seseorang itu benar-benar beriman kecuali dia ini menghormati tetamu, kecuali dia ini memuliakan orang lain. Maka ini yang diajar oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya ia lebih bermakna daripada tulisan mata pena. Secara kasarnya kita mengatakan bahawa hati-hati tersebut telah dipetautkan oleh Allah menjadi satu hati yang terdapat dalam tubuh-tubuh yang bercerai. Dalam hati mereka bersatu, tubuh saja berbeza. Orang Mekah, orang Madinah, orang Ansar, orang Muhajirin, tapi hati dia satu ya. Sama saja hatinya. Ini yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Semoga Allah memberikan taufik kepada muslimin hari ini untuk berukhuwah sebagaimana ukhuwah yang pernah dicanai oleh Rasulullah SAW, sehingga mampu melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh orang-orang yang bersatu. Ada seorang ustaz, dia cerita pada saya, dia kata ada satu tempat di Indonesia, saya tak ingatlah tempat itu, dia ajak saya pergi ziarah. Dia beritahu bahawa dalam satu tempat itu, satu kampung itu, semua orang kampung belajar pondok. Semua orang kampung belajar pondok, yang pergi bekerja pagi, malam akan pergi di pondok. Maka pondok itu hidup.
yang pelajar, yang penduduk kampung, yang tidak bekerja dia boleh pergi belajar. Yang kalau sudah bekerja malam pergi belajar. Satu kampung itu pondok. Apa istimewa? Dia beritahu saya. Dia kata kalau ustaz pergi ke sana, ustaz jangan fikir penginapan. Jangan fikir penginapan, nak tidur mana, tidur mana. Sebab bila sampai saja di situ kita menjadi tetamu, nanti orang kampung akan berebut duduk rumah saya. Ini macam zaman Nabi. Ini macam zaman Nabi. Zaman Nabi memang begitu. Dia kata, ya alhamdulillah, memang kalau pergi ke sana, dia ambil pengalaman dirinya masa dia pergi di kampung itu, perkampungan itu, memang orang ini ajak. Maknanya ajak pergi tidur rumah dia. Maka demikian berlaku di zaman Rasulullah begitu, bahkan lebih hebat daripada itu. Maka sebenarnya Rasulullah ini contoh kepada kita dan boleh berlaku pada masyarakat kita, pada masyarakat Terengganu. Kalau orang luar datang, kita sambut dia. Kita bagi ni orang luar datang kampung kita ini, orang luar datang kampung kita, maka kita pun bagi sambutan pada dia. Kalau dia tidak tidur rumah kita, kita minta izin, saya nak sediakan makanan pagi ke, ataupun apa-apa ke, mana-mana yang boleh bantu. Dan ini berlaku pada ketika Rasulullah SAW bersama dengan para sahabat. Maka cerita-cerita yang hebat ini berlaku sehingga sehingga Nabi sebut, siapakah yang mahu mengambil dia menjadi tetamu menggantikan saya. Patutnya dia ini tetamu Rasulullah. Kenapa Rasulullah tidak mahu ambil? Bukan Rasulullah tidak mahu ambil, tetapi di rumah Rasulullah tidak ada makanan. Maka Rasulullah boleh jadi mahu uji juga sahabat. Siapa di kalangan kamu yang ingin mengambil dia menjadi tetamu menggantikan Rasulullah? Saya ya Rasulullah. Berebut sahabat angkat-angkat. Ni pakat tengok muah. Maknanya tengok tak ada arah. Tu perempuan tanya, siapa nak ambil dia? Senyap aja. Siapa nak ambil? Baru saya. Tidak, sahabat Nabi bila Nabi tanya, siapakah yang di kalangan kamu mahu mengambil dia menjadi tetamu kamu menggantikan Rasulullah? Berebut sahabat. Maka mengangkat tangan sahabat berebut. Nabi tengok, inilah orang yang bersungguh-sungguh, orang yang pertama ingin mengambil dia tetamu, Nabi pilih dia. Oh, kecewa yang lain. Kecewa yang lain. Kita mujur, ada dah orang ambil mujur. Maka sahabat Nabi ambil. Okey, sekarang ni pergi balik, bawa ke rumah. Ini tetamu, kamu telah menjadi tetamu saya. Saya mengambil kamu menjadi tetamu saya sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah. Maka dia pun ajak pergi ke rumah. Pergi ke rumah, dia tanya isteri dia, ada tak makanan kat rumah? Isteri kata ada makanan tapi sikit saja. Itu pun untuk keluarga kita. Kalau kita beri ke tetamu, tak ada lah keluarga kita. Kalau macam itu bagi tetamu. Bagi kepada tetamu. Maka dihidangkan makanan. Bila dihidangkan makanan, sudah ada makanan, tiba-tiba isterinya hembus pelita. Jadi seolah-olah minyak pelita itu sudah habis. Maka gelaplah dia. Gelapkan dia. Tetamu sudah tahu makanan ada di depan. Maka tetamu itu menyangka tuan rumah pun makan juga. Hanya dalam gelap sahaja. Akhirnya disuruh makan. Oh, boleh jadi lampu minyak pelita sudah habis. Minta maaf banyaklah, tapi kena makan dalam gelap. Makanan sudah ada, silakan makan kawan itu. Gelap-gelap pun makan. Tengoklah pun makan walaupun gelap. Makan. Kenyang tetamu tadi. Rupa-rupanya satu keluarga itu tidur dalam keadaan berlapar. Yang berebut-rebut itu nak bagi saya ya Rasulullah menjadi ambil dia menjadi tetamu, itulah orang yang tidak ada makanan. Cukup untuk bagi tetamu berebut-rebut. Kita fikir dulu, aku kalau ambil dia ada makanan rumahku. Maknanya tak jadi. Ini sahabat dia berebut, Masya Allah. Maka malam itu tetamu tidur dalam keadaan kenyang, satu keluarga tidur dalam keadaan lapar. Dan Rasulullah SAW anda mendapat tahu bagaimana akhlak sahabat ini mengutamakan, walaupun dia tidak ada sekadar untuk makan keluarganya, dia sanggup terima orang itu menjadi tetamunya kerana nak menghormati tetamu. Nak menghormati tetamu dan beri tetamu makan, dan dia sanggup makan dia tidur dalam keadaan lapar. Dia mengutamakan orang lain daripada dirinya. Menunjukkan bahawa inilah tabiah baginda Rasulullah SAW yang telah berjaya menanam satu ukhuwah yang begitu hebat yang ada pada para sahabat.
Maka ukhuwah yang dijalankan ini berasaskan kepada tolong menolong dan kebenaran. Mereka tolong menolong di antara satu sama lain. Dia tak biarkan orang Mekah susah mari daripada jauh, tidak. Dan ini kerana kebenaran yang dipegang. Selepas berlaku kematian, mereka saling mewarisi harta peninggalan. Ketika itu kaum kerabat tidak berhak mewarisi, maka Rasulullah SAW berkata kepada setiap orang sahabat dan setiap dua orang sahabat baginda, kamu berdua hendaklah bersaudara berukhuwah kerana Allah Ta'ala bagikan dua orang bersaudara. Maka kalau dulu memanglah bila dapat harta kadang-kadang lupa pada orang lain, berebut. Tapi bila dah jadi Islam, dapat harta berbagi. Kamu ni adik-beradik masing-masing ada bahagian. Bahkan kadang-kadang bahagian dia lepas pada bahagian ukhuwah sahabat dia daripada muhajirin tu dia bagi juga. Sehingga Nabi telah berjaya mentabiahkan dulu sebelum kedatangan Islam, bila mati saja keluarga, hak ayah dia mati, abang hak sulung dapat harta, tahu itu adik-adik bahan ke dia je. Maknanya, tetapi bila masuk Islam sahaja, dua-dua masuk Islam, lalu ataupun ada adik-beradiknya yang Islam, lalu dibahagikan harta. Kamu ini dua saudara yang dua yang bersaudara, maka hendaklah kamu bagilah adik-beradik kamu tadi. Maka Allah Ta'ala berfirman, wa ulul arhami ba'duhum awla bi ba'din fil kitabillah. Dan orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat, setengahnya lebih berhak mewarisi akan setengahnya yang lain menurut kitab Allah. Maka ketika berlaku di kota Madinah, maka turun ayat mengenai pembahagian harta-harta pusaka. Maka Nabi pun ajar para sahabat, bila berlaku kematian, ini bahagiannya, ini bahagiannya. Anak lelaki dapat 2 bahagian, anak perempuan dapat sebahagian, ibu dapat 1/8 sebagai contoh, dibahagi-bahagikan dengan sama. Dah dulu sebelum pada ni siapa pedang dia dapat. Dia dapat, tak bagi dah pada orang. Sehingga kan dalam keadaan tenang saja. Yang sudah dapat lagi harta, sudah dapat bahagian lagi harta, dia tengok lagi ada sahabat lagi yang lain tak dapat, kadang-kadang dia bagi juga sebagai hadiah pula, menunjukkan bahawa mereka ini benar-benar mencari jalan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Nabi telah tunjuk pada para sahabat sehingga persaudaraan begitu kuat di kalangan mereka. Apabila Rasulullah SAW tinggal di kota Madinah dalam keadaan tenang, sudah berjaya mensaudarakan para sahabat, maka baginda telah menghantar Zaid bin Harisah dan juga Abu Rafi' ke Mekah. Abu Rafi' ke Mekah untuk menjemput keluarga Rasulullah SAW yang masih berada di kota Mekah. Bukan Nabi pergi sekaligus ramai-ramai. Nabi pun secara tersembunyi, dan ada lagi keluarga Nabi yang berada di kota Mekah. Lalu Nabi pun suruh kepada Zaid bin Harisah dan Abu Rafi' untuk pergi ke Mekah, jemput ahli keluarga Nabi, suruh pergi ke kota Madinah. Baginda SAW juga menghantar Abdullah ibn Uraikid. Abdullah ibn Uraikid adalah orang yang dahulu ketika mana Nabi berhijrah, dia adalah orang yang menunjuk jalan. Dia berhijrah sama dengan Nabi. Katanya dia tidak beriman, tetapi dia orang pakar dalam menunjuk jalan. Nak pergi Mekah ke Madinah ke, dia memang tahu. Maka bersama-sama mereka sebagai penunjuk jalan, mereka berjumpa dengan 2 orang anak perempuan Rasulullah SAW, iaitu Fatimah dan Ummul Kalsum, anak Nabi. Fatimah dan Ummul Kalsum, dan isteri Nabi ada lagi di Mekah. Siapa lagi? Iaitu Saudah, dan Ummu Aiman, iaitu isteri Zaid, dan anaknya Usamah bin Zaid. Lalu dikatakan bahawa mana-mana Nabi hantar utusan yang tinggal di kota Mekah yang tak berhijrah lagi, ajak pergi berhijrah. Anak Rasulullah SAW yang bernama Zaid tidak dibenarkan oleh suaminya Abu Al-As ibnu Abi Rabi' untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka mereka keluar berhijrah ke Madinah bersama-sama dengan Abdullah bin Abu Bakar, anak Sayyidina Umar yang lelaki. Anak Sayyidina Umar yang lelaki yang ada lagi di kota Mekah, Sayyidina Abu Bakar, anak Sayyidina Abu Bakar yang berada di kota Mekah, sedangkan Sayyidina Abu Bakar sudah berada di kota Madinah. Maka Nabi hantar Zaid bin Harisah dengan Abu Rafi' untuk jemput mana-mana yang belum lagi berhijrah. Maka dia pun dengan Abdullah bin Abu Bakar yang membawa bersamanya Ummu Roman, iaitu ibunya atau isteri kepada Sayyidina Abu Bakar, dan adik-beradik perempuannya, iaitu Aisyah,
yang menjadi isteri baginda Rasulullah, dan juga Asma binti Abu Bakar yang ada lagi di kota Mekah, bawa pergi berhijrah ke kota Madinah, yang merupakan Asma ini merupakan isteri kepada Zubair bin Awam. Aisyah adalah isteri kepada baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Asma sedang mengandungkan anaknya Abdullah, dan Abdullah bin Zubair adalah anak muhajirin yang pertama dilahirkan di kota Madinah. Masya Allah. Cuba bayangkan, dalam keadaan tengah mengandung lagi, maknanya Asma ini pergi berhijrah daripada Mekah ke kota Madinah. Maknanya dalam keadaan manja tu sampai di kota Madinah melahirkan anak itu bernama Abdullah. Abdullah, maka ayahnya nama Zubair bin Awam, maka Abdullah bin Zubair adalah anak yang pertama, anak orang muhajirin yang pertama dilahirkan di kota Madinah. Ini nak beritahu pengorbanan para sahabat. Ada juga ahli keluarga Nabi yang tak boleh pergi lagi. Kenapa Nabi tak bawa sekali? Nak bawa sekali macam mana? Ketika Nabi berhijrah daripada Mekah ke Madinah, macam mana orang buru Nabi? Orang kejar Nabi macam mana? Suraqah kejar macam mana lagi? Orang tawarkan siapa dapat membunuh, mendapatkan Muhammad akan diberi hadiah 100 ekor unta. Jadi dalam keadaan macam itu, kalau Nabi bawa keluarganya, akan mengancam nyawa ahli keluarga dia dan memayahkan pergerakan Nabi. Maka Nabi tinggalkan dulu. Nabi pergi dengan Sayyidina Abu Bakar, Abdullah ibn Uraikid, Amir ibn Furaihah, yang pergi bersama untuk Nabi berhijrah ke kota Madinah. Bila Nabi sampai kota Madinah, Nabi telah membina Masjid Quba, kemudian Nabi membina Masjid Nabawi. Nabi saudarakan orang-orang Muhajirin dan Ansar. Nabi mengajak akhlak sudah tenang saja. Boleh jadi orang-orang Mekah sudah tidak sibuk lagi dengan Nabi, maka Nabi hantar 2 orang utusan, Zaid bin Harithah dengan Abu Rafi', untuk mengambil ahli keluarga Nabi untuk berhijrah ke kota Madinah. Maka akhirnya keluarga-keluarga Nabi pergilah berhijrah ke kota Madinah. Pada permulaannya, orang-orang Muhajirin yang terdiri daripada penduduk Mekah tidak dapat menyesuaikan diri dengan cuaca Madinah. Tak sama cuaca Mekah dengan cuaca Madinah. Kebanyakan mereka ditimpa demam panas, demam. Rasulullah SAW menziarahi mereka. Apabila mereka mengadu mengenai perkara tersebut, maka baginda berdoa, Ya Allah, jadikanlah kami menyintai Madinah sebagaimana kami menyintai Mekah, dan kuatkanlah perasaan cinta tersebut, dan berkatkanlah kami, dan berkatkanlah timbangan dan ukurannya, ukuran Madinah, timbangan Madinah, dan alihkanlah wabak penyakit ini ke Juhfah. Alihkanlah. Maka Allah Ta'ala memakbulkan doa baginda Rasulullah SAW, dan orang-orang Muhajirin dapat tinggal di Madinah dalam keadaan sejahtera, jauh daripada penyakit. Diceritakan di dalam kitab lain mengatakan bahawa di antara orang yang kena demam itu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sendiri, Amir ibn Furaihah, Bilal ibn Rabah. Ini di antara orang yang kuat kena demam. Sehingga ketika mana diziarahi Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar mengatakan seolah-olah nyawa aku sudah hampir, seolah aku sudah dijemput dengan kematian. Bila ditanya kepada Amir ibn Furaihah pun begitu juga. Bila ditanya kepada Bilal ibn Rabah pun begitu juga. Aku sudah hampir dijemput dengan kematian kerana demam yang amat berat. Dan dikatakan bahawa ketika mana ditanya, wahai Abu Bakar, bagaimana dengan keadaan kamu? Wahai Amir ibn Furaihah, bagaimana keadaan kamu? Wahai Bilal ibn Rabah, bagaimana keadaan kamu? Dia pun bercakap saja. Orang pun kata, demi Allah, dia pun tak tahu apa yang dia cakap. Maknanya dia beritahu Rasulullah, ya Rasulullah, saya dapati sahabat ini dia kena demam yang berat, sehingga dia bercakap pun dia tak tahu, dan dia bercakap ini dalam keadaan dia macam seolah-olah tidak sedar. Berat sungguh bercakap demam yang dia kena. Maka bila Nabi melihat sahabat, Nabi pergi ziarah, dan juga sahabat-sahabat yang lain. Saya menyebut 3 itu, dikatakan inilah 3 orang yang begitu berat sakit demamnya, yang disangkakan membawa kepada kematian. Demam dia. Yang lain kena juga, yang baru sampai pun kena demam sebab dia berubah cuaca. Macam kita lah, ni musim hujan rasa lain, kek batuk, duduk. Tapi berubah cuaca. Maka demikian berubah cuaca pada tempat tadi, tidak sama iklim cuaca di Mekah dengan cuaca di Madinah.
Lalu terkenalah demam. Bila demam macam itu, bila dah berat, orang mengadu pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang Nabi bimbang? Nabi bimbang takut orang tak suka duduk kota Madinah. Duduk kota Madinah kena demam, rasa tak suka duduk kota Madinah. Maka Nabi yang bijaksana, Nabi seolah-olah dapat faham perasaan para sahabat yang bila berhijrah daripada Mekah ke Madinah kena demam. Nabi katakan, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami cintai menyintai Madinah, jadilah kami suka kepada Madinah. Maknanya sebagaimana kami suka ke Mekah. Kita duduk kampung orang, kena duduk kampung kita, kita suka duduk kampung kita. Duduk kampung kita, jadi dalam keadaan, tapi kampung tu, kampung Mekah tak apa selamat, tapi oleh kerana bila duduk di kota Madinah, mari duduk mikir sedap cuaca Mekah daripada cuaca Madinah. Maka Nabi berdoa, ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah kami menyukai Madinah sebagaimana kami menyukai Mekah. Kerana Nabi doa gitu, takut bimbang. Sahabat kata, baik pergi Mekah mula, balik mula Mekah. Maknanya maka Nabi berdoa pada Allah Ta'ala dan berkatilah timbangan dan ukuran di Mekah, di kota Madinah, sehingga Allah Ta'ala jadikan bahawa di kota Madinah bandar yang penuh dengan barakah, perniagaan yang baik, dan alihkanlah penyakit ini ke tempat yang lain, ke Jubbah. Lalu Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi, maka sahabat pun menjadi sihat. Akhirnya yang demam-demam itu sihat semuanya, maka mereka duduk di kota Madinah dalam keadaan aman. Adakah semua dapat berhijrah? Ada juga mereka, orang-orang yang lemah yang berada di kota Mekah nak berhijrah ke kota Madinah tapi dihalang, tidak mampu, tidak boleh berhijrah. Amat menyedihkan para sahabat. Ada pun ahli keluarga Nabi yang boleh berhijrah, yang diambil oleh Zaid bin Harithah dengan Abu Rafi ini berjaya berhijrah. Ada yang nak pergi berhijrah tapi tidak mampu, dihalang oleh orang-orang Mekah. Lalu dalam keadaan macam itu, orang-orang musyrikin Mekah sudah dapat tahu, ada orang daripada Madinah datang nak bawa lari orang-orang Mekah pergi ke kota Madinah. Maka mereka mula menghalang orang-orang yang beriman kepada Allah daripada berhijrah ke kota Madinah. Mereka ditahan dan diseksa. Dia dapat tahu, ini pengikut Muhammad rupanya. Dia pun tahan, dia pun pukul, dia pun seksa. Begitulah. Di antara mereka siapa? Al-Walid bin Walid, di antara orang yang terhalang. Ayyash ibnu Abi Rabi'ah, Hisham ibnu Al-As, ini di antara orang yang terseksa berada di Mekah. Dia tidak boleh berhijrah kerana dihalang oleh orang-orang musyrikin Mekah. Maka Rasulullah SAW dapat tahu, yang datang itu kata, ya Rasulullah, kami nak bawa belaka orang-orang Mekah ni pergi ke Madinah, tapi ada juga orang-orang Mekah yang lemah-lemah, tak boleh nak berhijrah, bahkan mereka ditahan, diseksa. Rasulullah pun rasa sedih. Masya Allah, mereka itu beriman kepada Allah, tetapi mereka itu sepatutnya bukan duduk di Mekah, sepatutnya duduk di kota Madinah. Maka macam mana ni ya Rasulullah, nak buat macam mana mereka yang kena halang tadi? Maka Rasulullah mendoakan kebaikan untuk mereka di dalam sembahyang. Kalau macam itu, nanti setiap kali sembahyang kita doa. Maka berlakulah doa di dalam sembahyang. Inilah dalil yang menunjukkan kunut disyariatkan. Lalu Nabi pun membaca kunut. Nabi membaca kunut. Maka dikatakan kisah ini berlakunya kunut nazilah. Maka maupun baca kunut. Lalu dikatakan bahawa baginda melakukannya pada waktu-waktu sembahyang dan berbeza-beza di dalam setiap tempat dan baginda berdoa dalam rakaat yang ganjil ketika sembahyang isyak dan subuh. Maknanya ini ada riwayat, kalau kita tengok rakaat yang keempat genaplah, ataupun rakaat yang kedua genaplah, tapi ini mungkin diguna oleh pandangan yang lain. Tapi dalam mazhab kita biasanya pada rakaat yang genap, seperti pada rakaat yang kedua. Maknanya ataupun dalam kunut nazilah, itu rakaat yang ganjil. Kalau kunut nazilah, orang semayang witir, itu dalam keadaan yang ganjil. Sebab tu dia kata dalam pelbagai-bagai tempat, dalam berbagai-bagai. Tapi yang nak beritahu, Nabi membaca doa, membaca doa kunut, dan Nabi baca supaya Allah Ta'ala lepaskan kesusahan orang-orang yang mustada'afin. Maka ini pun kita boleh, bila kita tengok orang-orang di Palestin sana duduk dalam keadaan kesusahan, kita baca doa kepada Allah Ta'ala. Kita tak mampu nak pergi ke sana, kita ni lemah, tapi kita doa kepada Allah
dengan doa itu boleh jadi dengan doa kita Allah Ta'ala beri kemenangan kepada saudara kita yang berada jauh daripada kita, yang ditimpa, yang mustadafin, yang lemah. Lalu dalam keadaan macam itu baginda berdoa dalam rakaat ganjil ketika sembahyang isyak dan subuh, iaitu selepas rukuk dan sebelumnya. Oleh sebab itu setiap sahabat meriwayatkan apa yang dilihat, kan berbeza-beza, berbeza-beza mengikut apa yang dilihat oleh sahabat. Sebab itu hari ini riwayat ada dalam mazhab yang setiap kali sembahyang subuh sunat kita ini membaca kunut. Ini mazhab kita Syafi'i. Sunat. Tapi kalau tak baca orang tanya sah tak sembahyang? Sembahyang tetap sah, tapi kurang afdal, hanya kena sujud sahwi kerana meninggalkan kunut, dan kunut itu di antara sunat abaat yang tinggal kena sujud sahwi. Ada yang mengatakan bahawa tidak ada kunut pun, kerana ada riwayat hadis daripada Tirmizi mengatakan ayah kami sembahyang dengan Nabi begitu lama, 10 tahun duduk dengan Nabi sembahyang subuh, tidak ada pun Nabi sembahyang baca kunut dalam sembahyang subuh. Maka ada riwayat kata ada mazhab lain tidak ada kunut. Ada mazhab lain mengatakan boleh kunut, tetapi jangan buat sama. Sekali-sekali nak buat kunut itu subuh itu tidak ada masalah. Tidak menjadi masalah. Ada mengatakan tidak ada kunut kecuali kunut nazilah sahaja. Kunut nazilah sahaja. Ini riwayat yang berbeza, tetapi kita yang bermazhab dengan mazhab Syafi'i, kita berpegang dengan pandangan mazhab Imam Syafi'i mensunatkan kita membaca kunut setiap kali sembahyang subuh, dan juga boleh kita membaca kunut ketika sembahyang witir selepas daripada separuh bulan Ramadan kita membaca kunut, dan boleh juga kita membaca kunut bila ada musibah yang tertentu sebagai kunut nazilah, maka ia dibolehkan sebagai doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan demikianlah perselisihan pendapat imam fiqh. Namun demikian kita kena ingat bahawa perselisihan di antara imam-imam itu ia merupakan rahmat, bukan untuk balas sebenarnya, tetapi untuk meringankan, memudahkan kita. Moga-moga kita dapat beramal dengan apa yang diberi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan insya-Allah kita sambung lagi akan datang mengenai apa yang berlaku di kota Madinah minggu depan insya-Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.